Didik TV KPM. Jadi pada hari ini calon-calon SPM semua bersama-sama Ustazah Siti Rahmah binti Syahuddin atau nama singkatan Ustazah Usrah. Ustazah nak bawa calon-calon SPM di luar sana bersama Hakim juga ni. Ustazah nak bawa kita mecut-mecut ni. Ya, nak pecut apa? Pecut Pendidikan Syariah Islamiah kod kertas 5228. Boleh Hakim? Boleh Ustazah, boleh, silakan. Okey. Untuk slot sukses SPM kali ini, Ustazah akan bawakan 4 perkara. Yang pertama sekali, Ustazah akan beri panduan bagaimana nak skor bahagian A, markah maksimum, bagaimana nak skor bahagian B, bahagian C dan juga segmen yang keempat, bagaimana nak skor soalan kebat PSI. Okey. Untuk bahagian A, bahagian pertama ya Hakim, dalam kertas pendidikan syariah Islamiah ni Ustazah akan bincangkan tentang format soalan SPM, bidang pembelajaran apa yang patut difokus dalam bahagian A, bentuk-bentuk soalan SPM bahagian A, apa dia soalan-soalan contoh untuk bahagian A dan apa dia tip dan persediaan yang calon-calon SPM perlu lakukan untuk skor bahagian soalan-soalan bahagian A. Okey, kita pergi kepada format soalan bahagian A. Jadi, calon-calon SPM di luar sana, untuk format soalan bahagian A, soalan dia jenis item yang akan ditanya adalah dalam bentuk objektif pelbagai bentuk. Dia bukan ABC tahu ya Hakim. Objektif pelbagai bentuk ni, dia semuanya jawapannya kena tulis. Okey, faham. Kena tulis jawapan nanti. Calon-calon SPM kena pindahkan. First tu diorang akan tulis, calon-calon SPM akan tulis di kertas soalan dululah. Soalan dia akan tulis kat situlah jawapan dia. Kemudian pindahkan jawapan awak semua, murid-murid semua di borang jawapan yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Ya, Jangan lupa pindahkan dan nanti kawinkan borang jawapan tu dengan buku jawapan awak supaya bersatulah mereka untuk dapat markah penuh ya Hakim. Ya, betul. Okey, jadi bahagian A ni objektif pelbagai bentuk ni dia ada 20 soalan dan akan memberikan 20 markah. Ya. Jadi maksudnya apa tu Hakim? Maksudnya satu soalan satu markah. Satu markah. Jadi kena skor 20 markah ya. Jadi jawab semua soalan, tidak ada pilihan. Ya, jadi tak ada ini tak sukalah jawab ni tak ada. Kena jawab semua sekali ya. Okey. Jadi bidang pembelajaran bahagian A ni jadi kita ada 6 bidang. Di syariah Islamiah ni calon-calon dan Hakim dia ada 6 bidang. Jadi macam semua je Ustazah, memang semua. Memang semuanya tak masuk. Ada pilihan. Tak ada pilihan. Jadi semuanya masuk. Jadi jangan bersedihlah. Memang inilah dia rupanya ya. Jadi kena bersedia. Okey. Jadi bentuk soalan bahagian A berdasarkan buku format Pendidikan Syariah Islamiah kod 5228 ada 4 jenis. Yang ada dalam buku format tu. Tapi berkemungkinan juga ada jenis-jenis yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini yang ada dalam buku format. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan, gariskan jawapan yang betul dalam kurungan, lengkapkan rajah atau pernyataan dan nyatakan betul atau salah bagi pernyataan yang diberikan. Jadi jangan risau, jangan pening. Ustazah akan tunjukkan satu-satu ya contohnya. Okey. Soalan contoh yang pertama, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan. Arahan dia akan bagi isi tempat kosong dengan pilihan jawapan di bawah. Dia akan bagilah pilihan jawapan. Dia bagi soalannya. Pada para ulama mewarisi ilmu daripada para sahabat dan fatwa-fatwa mereka. Satu markah. Jawapan contoh zaman tabi'in. Pilih je. Jadi agak-agaklah Hakim. Kalau tak tahulah. Boleh jawab tak? Boleh. Sebab boleh. dah ada jawapan. Bolehlah kan agak-agak. Okey, tapi ini tak apa lagi. Safe lagi ada pilihan jawapan kan Hakim. Okey, kita pergi yang sini. Gariskan jawapan di bawah. Macam main je kan. Ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud ilmu al-fiqh atau ilmu usul fiqh. Dia akan bagi 2 pilihan jawapan. Pilih salah satu, gariskan saja jawapan contohnya yang betul ilmu usul fiqh. Macam tu je Okey, contoh yang ketiga, lengkapkan rajah berikut berkaitan sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Dia akan bagi rajah adalah X. Kalau X tu biasa itulah dia tanya kan. Jadi X dalam rajah di atas ialah apa benda? Jadi contoh jawapannya zaman tabi'in. Jadi yang inilah Hakim. Kalau tak tahu, kalau tahu boleh jawab tak? Kalau tahu boleh dah jawab kan? Ya, kalau tak tahu tak boleh jawab. Jadi kena kuasai fakta ya. Okey.
Lengkapkan pernyataan berikut. Ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud bagi apa? Jawapan contoh ilmu usul fiqh. Jadi ini ni nampak je soalannya, bentuk soalannya anak murid semua macam senang. Ya, bentuk soalan senang. Tetapi nak bagi jawapan tu, itulah dia punya cabaran. Ya, betul. Jadi, tak habis lagi soalan contoh dia. Nyatakan betul atau salah. Golongan kanak-kanak yang belum balik perlu meminta izin setiap waktu. Betul ke salah ni? Jawapannya salah. Salah. Ya. Okey, jadi di sini Ustazah berilah sedikit tip dan persediaan untuk menjawab objektif pelbagai bentuk. Ada 3 yang utama, iaitu pertama, calon-calon SPM kena memahami tajuk dan konsep pembelajaran. Ya, supaya dapat memberikan, mengingat fakta, mengingat fakta pembelajaran. Lepas kita dah faham, boleh tajamkan kemahiran menghafal fakta tadi. Dan yang ketiga, kena buat banyak latihan penguasaan fakta mengikut topik dan bidang. Jadi cara nak faham tajuk tadi macam mana? Boleh fokus kepada topik yang belum dikuasai, boleh belajar secara berpasangan atau berkumpulan dan boleh ajar rakan supaya lebih faham. Ya, untuk tajamkan kemahiran hafal fakta, boleh buat peta minda, boleh hafal kamus istilah, boleh bina akronim untuk rukun syarat dan lain-lain supaya lebih hafal. Kemudian cara buat latihannya, boleh buat latihan berformat SPM macam tadi, ya, objektif bagai bentuk, boleh jawab mana-mana kuis. Walaupun tak format SPM, jawab saja supaya makin ni gegam-gam dalam kepala ni, dan tanya jawab antara rakan pun masa-masa main bola, masa-masa makan, tak payah nak berbual kosong, tak payah cakap pasal K-pop ke apa, tak payah. Tanya ni objektif pelbagai bentuk. Itu saja daripada Ustazah untuk dapat skor markah maksimum bahagian A. Didik TV KPM